Dia sampai satu peringkat orang ujub ni kata ulama, dia bukan merasa kerana saya lah dapat meletak. Dia sampai peringkat surga ni saya je boleh masuk, orang lain tak boleh masuk. Sampai dia menjadi begitu. Allah larang kita ada perangai begitu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu anggap dirimu suci. Allah lebih kenal siapa orang bertakwa. Surah An-Najmi ayat 32. Dia rasa dia lebih supreme daripada orang. Yang ini yang berlaku kepada iblis. Tuan-tuan, iblis dulu dia begitu mulia. Rajin bertasbih, beribadah kepada Allah dalam surga. Dia jadi ketua kepada malaikat. Tapi akhirnya dia diusir oleh Allah daripada surga dan dikutuk selama-lamanya. Apa sebab dia dikutuk? Kerana dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi istakbarta am kunta minal alin. Hai iblis, apa yang menghalang engkau tunduk hormat kepada ciptaanku yang kucipta dengan kedua tanganku? Apakah engkau sombong diri atau engkau merasa engkau sudah berada pada kedudukan yang tinggi? Allah tanya kepada iblis. Iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sebab saya diciptakan daripada api, ini Muhammad cipta daripada tanah. Dia sombong, dia kagum, dia hebat. Apa respon Allah? Qala fa akhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Keluarlah kamu daripada surga, kamu adalah makhluk terkutuk. Sesungguhnya kutukanku ini tetap atas namamu sampai hari kiamat. Surah Sad ayat 75-78. Iblis ni satu je masalah dia. Dia merasa dia lebih best daripada Adam. Itu je problem dia. Ini yang dia panggil ujub. Dia merasa dia lebih daripada yang satu lagi. Dia banyak mencipta kejayaan. Sebab itu, kalau kita malam ini ada sifat ujub dalam hati, buang cepat-cepat. Bagaimana caranya? Gantungkanlah hidup kita kepada Allah sebanyak-banyaknya. Banyakkan beristighfar, sentiasalah menyebut dalam satu hadis Nabi sebut, wa an uktsira min la haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyakkanlah menyebut la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyaklah sebut. Bila tuan-tuan rasa macam ada nak exchange je sikit, la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan masuk masjid, masjid ni aku buat ni, la haula wala quwwata illa billah. Lampu ni aku pasang, la haula wala quwwata illa billah. Kapet ni aku beli, la haula wala quwwata. Kena banyak hauqalah. Ini Nabi ajar. Sebab kita manusia ada terdetik benda itu. Kita buat sumbangan kan. Tapi untuk nak hilangkan ujub, kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Sebab itu Nabi SAW, dia tidak tinggal satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. A'inni, tolonglah aku ya Allah, supaya aku dapat terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu dan sentiasa beribadah dengan baik kepadamu. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nabi nak didik kita, you boleh jadi orang hebat. You boleh sedekah, you boleh buat masjid, you boleh datang masjid, bukan kerana you, tetapi dia. Sebab itu Nabi sendiri, Allahumma a'inni, ya Allah, bantu saya, ya Allah. Nabi dia boleh je pergi sendiri, tapi dia tetap adabnya meletakkan Allah. Sebab itu seorang hamba, dia tidak memiliki apa daya dan upaya kecuali Allah yang menolong. Tuan-tuan yang sedang mendengar ceramah takkan mungkin mampu duduk dalam majlis ini melainkan dengan izin Allah. Penceramah tidak akan mampu untuk datang sampai ke sini menyampaikan syarahan kalau tanpa pertolongan Allah. Seorang pegawai kerajaan di jabatan tak mungkin dapat bekerja melainkan dengan pertolongan Allah. Ini sifat orang-orang yang nak menuju kepada Allah. Jangan tiru Qarun.
Qarun tuan-tuan, semua kejayaan kerana dia, bukan kerana Allah. Qarun ni kaya raya, dia ada harta melimpah ruah. Duit dia banyak. Dan satu perangainya dia suka show off. Zaman tu tak ada TikTok, tak ada apa. Dia show off, dia pergi ke bandar lah. Dan Allah rekodkan perangai dia. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah Ta'ala ceritakan, lalu Qarun pun lengkap dengan segala perhiasannya. Keluar daripada rumah bertemu dengan peminat-peminatnya. Tok fan, dia ramai peminat. Dan orang-orang yang memang jadi peminat dia pun mengatakan, Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Kalaulah kita ni jadi kaya macam Qarun, sedapnya. Bilalah kita nak jadi kaya macam Qarun. Innahu lazu hazzin azim. Untungnya Qarun ni pandai dia berniaga sampai jadi usahawan jutawan. Luar biasa. Ini surah Al-Qasas ayat 79. Lantas adalah orang tanya kepada Qarun, wahai Encik Qarun, bagaimanakah Encik Qarun boleh jaya dalam perniagaan? Apakah pelaburan yang Encik Qarun telah sertai sampai jadi kaya raya begini? Apakah business plan yang saudara Qarun telah buat? Boleh kongsi pada kami apakah tips-tips untuk jadi kaya dan bergaya, jutawan dan sebagainya lagi ni? Apa jawab Qarun? Qala innama utitu ala ilmin indi. Saya kaya kerana saya ada ilmu untuk jadi kaya. Ilmin indi, kerana ilmu saya. Surah Al-Qasas ayat 78. Dia tak sudi pun menyebut kaya dia ni kerana Allah bagi. Tak ada. Dia tak sudi pun. Macamlah setengah kan orang budak-budak muda kita yang meniaga hipster baru kaya, baru kenal duit ni. Bila tanya awak, macam mana perniagaan awak bagus, dulu awak datang kursus miskin, sekarang awak punya perniaga dah sale, dah boleh hit sekian. Oh, saya ni kerana saya pergi kursus, saya mencari mentor yang terbaik, saya ada strategi business plan yang terbaik. Mana Allah? Allah jangan lupa, mulut ni kena sebut Allah. You business plan juga. Mentor juga. Teknik juga. Rangkaian, jaringan, jalinan. Ada, kita tak nafi. Tapi letaklah nombor satu, Allah. Jadi disebabkan Qarun tak sudi mengatasnamakan kejayaannya kepada Allah, Allah murka, tenggelamkan dia dalam bumi. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka Allah benamkan Qarun dengan rumah-rumahnya ke dalam bumi dan tidak ada yang boleh menolongnya daripada azab Allah. Surah Al-Qasas ayat 81. Qarun tenggelam. Bila Qarun tenggelam, dia punya peminat, follower, subscriber, netizen yang dulunya mengkagumi kekayaan dia, akhirnya unfollow, left group, unfriend, semua join geng surau Putrajaya saja, GSP. Tak nak dah, semua jadi sok lebay belaka. Baru tahu takut. Allah rekod, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Orang yang dahulunya memuji-muji Qarun dan bercita-cita menjadi Qarun, bila dia tengok Qarun tenggelam, mereka pun mengatakan sesungguhnya rezeki itu daripada Allah. Baru sedar. Surah Al-Qasas ayat 82. Jadinya kita tak nak jadi macam Qarun. Tuhan dah beri kejayaan, tak nak bin pada dia. Memang kita dapat kejayaan, bina rumah ke, bina kerjaya ke, bina perniagaan ke, bina masjid ke, kita jangan lupa dia. Dia di sebalik setiap kejayaan.